Kerana sudi hadir perjumpaan ini, kita tahu hajat kita untuk dapat menjelaskan kepada rakyat satu pilihan raya yang sebenarnya satu pembaziran. Semalam yang di-Pertuan Agong dalam titah diraja di Parlimen kata janganlah terlalu banyak politik, tumpu Covid, tumpu pembangunan, tumpu masalah kemiskinan, tumpu masalah pengangguran. Tetapi malangnya yang raya tak perlu dibuat, semata-mata nak tunjuk bahawa UMNO ini cukup gagah nak buktikan. Buktikan apa? Ada kuasa, menang. Bukti dia ialah kerja kepada rakyat. Bukti dia supaya pemimpin jangan ropak. Itu bukti yang terbaik. Apa lagi nak bukti, apa lagi? Nak dapat majoriti besar. Majoriti besar dah 10 tahun dah dapat. Tak buat juga. Ya? Yang hilang. Sampai memalukanlah Malaysia ni. Baca je surat khabar peringkat antarabangsa. Jangan kira lah media kita adalah batas-batas dia. Tapi kalau media antarabangsa, cerita apa Malaysia? Satu MDB cerita dengan affair dengan perempuan, beli rumah 41 juta. Ni apa punya negara ni? Ambil duit negara. Tadi di Parlimen saya sebut laporan Jabatan Kehakiman Amerika, DOJ, yang sebut wang MDB digunakan untuk judi di kasino Caesars Palace, Los Angeles. Macam mana kita orang Melayu, orang Islam boleh terima ni? Orang Cina kalau nak judi, jangan curi duit kerajaan. Judi, betul tak? You nak judi, you punya pasal. Itu personal. Ini you ambil duit, you tahu dia pergi kasino di Caesars Palace, Los Angeles. Dia kena ada rekod. Bukan ada credit card, tapi kena ada bank account. Bank account tu ditrace oleh Department of Justice United States kepada account 1MDB. Nama Reza Aziz, anak di Datuk Seri Najib. Saya selalu elak ni sebenarnya. Saya kempen ni kali dah 3 kali 4 kali di Johor. Saya tak sebut hal ni. Saya sebut ini kerana macam rakyat terpukau. Yang Pak Lebay, Pak Haji pun ikut sama. Apa dia ni? Wang orang guna wang negara bayar untuk judi. Wang negara bayar untuk main perempuan, hadiah ke orang perempuan 41 juta. Ni rekod di Mahkamah New York. Sebab apa kita masih nak sokong lagi? Bagi dia pengajaran, jangan dianggap rakyat ini bodoh. Sebab itu di Parlimen tadi saya baca hadis riwayat Abu Hurairah dari Ibn Majah yang mengatakan tentang ni kisah arwah baydah. Jadi orang tanya Rasulullah, apa dia arwah baydah? Arwah baydah ini adalah fi'il negara yang sudah kelang kabut. Orang bodoh diangkat, menjaga hak awam. Orang yang menipu diangkat, orang khianat diangkat. Ini hadis Rasulullah SAW. Sebab itu pujangga Jawa Ronggo Warsito sebut tentang zaman edan. Bila hadapi zaman edan, kita harus iling, lawan, waspada. Beringat dan waspada. Dalam pilihan raya ini beringat dan waspada. Jangan ditipu lagi. Jaga rakyat. Ini bukan masalah Melayu mesti lawan orang Cina. Bukan orang Cina pukul orang Melayu. Ini masalah rakyat harus dibela. Majoriti orang di Johor ni orang Melayu juga. Jadi kita gunakan kuasa untuk jaga rakyat. Majoriti Melayu, Cina, India, orang asli yang ada di negara kita. Jadi orang kata, oh, orang tak peduli. Saya tidak tahu apakah benar orang Johor tak peduli tentang rasuah. Dia kata kadang dia dapat sedikit. Saya tak setuju, saya tak percaya. Dia tak peduli kerana maklumat tak sampai. Tugas kita adalah menyampaikan maklumat. Senang tidak, mudah tidak.
Tetapi apa pilihan kita kalau kita nak selamatkan negara ini? Saya di parlimen tadi saya tak pertahankan, walaupun ada beberapa kelemahan Pakatan Harapan. Perdana Menteri semalam jawab soalan saya, dia kata masa PH dia sindir pun ada dakwa terpilih. Orang dia rasuah tutup, orang UMNO rasuah tangkap. Saya kata ke Perdana Menteri Ismail, saya tak peduli, ada kes siapa pun rasuah, kamu ambil tindakan. Itu pilihan kita. Dan tak terlambat, sekarang pun boleh ambil. Bukan negara ada kuasa. Ini keadaan dia. Tapi kalau di Johor apa masalah dia? Masalah majoriti dalam kerajaan dia. Masalahnya pengangguran, pekerjaan, ekonomi. Orang yang di Singapura boleh balik, kita boleh kerja di Singapura. Anak muda yang menganggur, rumah tak cukup, terutama di selatan Johor. Kemudian pembangunan pun tak seimbang. Di kawasan selatan Johor baik, di Johor Tengah, Johor Timur tak membangun. Ini isu yang kita nak bangkitkan, bukan isu Cina Melayu, bukan masalah gaduh di antara kita. Ini kita kena faham, bukan majoriti. Kalau majoriti, kerajaan nak stabil, kerajaan mesti ada majoriti. Stabil dan majoriti untuk apa? Untuk sambung, untuk ambil balak lagi, untuk ambil tanah lagi, untuk kayakan pemimpin. Bukan itu maksud kita. Jadi saya harap kawan-kawan kita Melayu, Cina, India harus bangkit. Ya. Janganlah kerana satu dua kes kecil-kecil dulu itu dijadikan masalah. Saya tak terlibat dalam kerajaan dulu lah, tetapi saya akui masa Pakatan Harapan ada beberapa perubahan yang cuba dibuat. Tapi masa itu Perdana Menteri Tuan Mahathir nak buat macam mana? Tak apalah, sekarang ini kita mau mula dengan Johor, selamatkan rakyat, bangunkan. Isu bagi rakyat harga barang. Tadi saya sebut harga cili, harga bawang merah, semua jadi masalah. Kerajaan kata ini masalah dunia, harga dunia. Kalau harga dunia, kamu jadi pemimpin buat apa? Takkan jadi pemimpin dia jawab masalah dunia, pasaran dunia. Jadi kamu kerja apa sebagai menteri gaji 70-80 ribu ni? Ini dia kena cari jalan selesaikan. Sebab itu bila saya sebut di banyak tempat, bila Perdana Menteri, bila kita duk unding, oh dia pun kata okey Anwar, kita angkat you status menteri. Dia ingat saya macam orang lain. Okey, bagi pejabat, okey, pejabat di parlimen lah. Kemudian bagi allowance 50 ribu semua sekali, kereta 2 biji. Saya tolak. Saya jawab, ucap terima kasih, tapi saya tolak. Sebab kalau saya terima, macam mana nak datang di Gambir ni nak kempen? Malulah saya. Nak kata saudara sokong Naim, dia calon terbaik. Kemudian orang kata kamu Anwar serupa aja, cakap berdegar-degar, bila orang bagi 50 ribu kamu sapu. Sebab tu saya tolak. Orang lain terima, dia jawab. Bila dia datang, saudara harus tanya, tak cukupkah duit lagi? Nak dapat 50-60 ribu lagi? Bukan setahun, sebulan 50 ribu. Kadang-kadang fikir menyesal juga tak ambil. Bukan sikit. Tapi kalau kita perangai macam itu, kita tidak ada kewibawaan untuk membawa perubahan. Samsul Iskandar, tokoh muda kita, akan berucap selepas ini, dia ini bukan calon-calon orang. Dia boleh kalahkan Gubernur Melaka. Masa tu bukan Gubernur, masa tu Ketua Menteri lah. Jadi dengar strategi macam mana nak menang Gambir. Ya, dia boleh. Orang kata kubu Hang Tuah Jaya, tempat dia itu kubu UMNO.
seperti ledang, tak pernah menang pembangkang. Jadi jangan kita anggap siap mana kubu tak mana kubu. Yang penting sedarkan rakyat. Sebab tu saya beritahu sudah Syed Ibrahim, kerana dia ahli parlimen di sini, kena gerakkan lebih ramai. Calon kita COVID, yang lain kena kerja. Kalau tanya saya puas hati, tentera cukup? Belum. Tak boleh menang dengan jumlah macam ini. Kita kena gerakkan di lapangan kumpulan elemen yang sedar, yang tahu nak jaga kepentingan masa depan mereka. Apa nasib anak muda yang sekarang belajar, ataupun yang sudah graduate yang tak ada kerja, atau yang lain yang menganggur ramai? Bolehkah kerajaan yang sama, muka yang sama, nak harap bawa perubahan kerana kodenya majoriti lebih? Majoriti lebih pun saya ingat dia rasa lebih senang nak buat kerja, tak ada bangkang. Bayangkan di parlimen, katalah tak ada pembangkang, raja lah dia ada di parlimen UMNO dan Barisan Nasional dan PM. Ya. Tapi bila kita bangkit, kita gegarkan Dewan, adalah cek sikit. Jadi saya harap kita bagi sokongan kepada Sunail, seorang tokoh muda lulusan Universiti Islam Antarabangsa, memang ada rekod kerja yang baik, setiausaha di negeri, dan ada keupayaan untuk menjadi wakil, membantu Syed Ibrahim yang sekarang jadi ahli parlimen, dan dia di negeri untuk membawa perubahan dan melangkah perubahan. Jadi saya minta sekarang ucap terima kasih kepada semua. Reformasi, reformasi. Lawan tetap, lawan sampai. Okey, Samsul Iskandar sambung.